Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ya dalam ceramah beliau di Dun Perangai ya. Jadi kita tonton dulu ceramah yang dibuat oleh Presiden PAS ini. Jom. Dan tidak kukuh. Kerajaan dalam keadaan kembung. Kemur perut kerajaan sekarang. Boleh ceret-beret bila-bila masa saja. Boleh rebah bila-bila masa saja. Kita memerlukan ada yang mendukung kita bersama dengan kita untuk membuat perubahan ini. Dan sebab itu kita sangat mengharapkan supaya pengundi Pelangai memilih calon kita, Cikgu Kasim Samad. Tugas calon ini ialah menjadi wakil kita di Dewan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tak menang, tak meresah kerajaan. Ataupun kalau kita menang, memimpin kerajaan. Bukan senyap dan lewat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik disokong, yang mungkar dicegah. Dan Cikgu Kasim ada kemampuan dalam menunaikan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Kalau masuk Dewan Negeri. Kerana dia mendapat pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan lulusan Kolej Islam, pengajian agama. Cukup syarat jadi pemimpin. Cikgu pula pada calon Barisan Nasional. Hak calon bebas tu rendah lagi. Takkan nak pilih yang tak layak. Pilih yang layak lah. Kejibulan kita pilih calon yang layak untuk jadi wakil kita, bukan untuk berbuah di kedai kopi, untuk masuk Dewan Negeri, menyampaikan perjuangan kita, tujuan kita, kewajipan agama, suruh pada baik, cegah kemungkaran dan kuasa memerintah negeri. Ini makna pilih. Saya tertarik ya dengan ceramah yang dibuat oleh Presiden PAS ini kerana kenyataan yang dikeluarkan pada hemah saya ya terlalu bercanggah, dan mungkin disebabkan oleh Presiden PAS ini terlalu kemaruk untuk nak menjadi kerajaan, dan dia terlalu kemaruk untuk nak menyandang jawatan-jawatan yang tidak perlu dia bekerja, tetapi jawatan itu besar seperti mana Duta Khas Tentara Menteri yang mendapat gaji penuh seperti menteri, dapat pengiring seperti menteri, dapat segala kemudahan seperti menteri. Jadi dia suka kerja mudah tetapi tidak perlu buat kerja. Jadi ini dalam politik yang dipikirkan oleh Presiden PAS ini. Sebab itu otak dia sekarang ni dah seperti orang tidak betul. Sekejap dia cerita ikan seluang, sekejap dia cerita seperti perut kembung dan sebagainya. Tetapi dia lupa. Dia kata kerajaan yang ada hari ini nak tumbang. Dia kata kerajaan yang ada hari ini tidak stabil. Tetapi kerajaan Perikatan Nasional yang ada Presiden PAS ini, iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, dulu sewaktu mereka nak bentuk kerajaan itu dan mereka merasuah sana sini ahli parlimen untuk menyokong mereka tu, kita lihat lebih parah daripada kerajaan yang ada hari ini. Dan saya sebelum nak mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, saya melihat bahawa apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ini, kita tengok pula pandangan daripada komponen parti yang menguatkan kerajaan perpaduan ini, yang mana didorongi oleh GPS. Dan kita tahu Presiden yang membabitkan parti GPS ini adalah Premier Sarawak itu sendiri, iaitu Abang Jo. Kita dengar kenyataan ataupun apa ulasan kerajaan GPS dalam menyokong kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang ada hari ini. Kita tonton pula apa kata Abang Jo. Kalau saja yang mampu memikirkan secara fokus keperluan-keperluan di seluruh negara, khususnya keperluan di Sarawak dan Sabah. Alhamdulillah, di Sarawak, kerajaan GPS yang telah mendapat mandat yang begitu besar dari rakyat dalam pilihan raya negeri yang lepas, telah mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan ekonomi negeri dengan dasar yang jelas dan konkret.
kerajaan GPS akan terus memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan supaya terus wujud kestabilan yang lebih kekal agar kerajaan persekutuan boleh mentadbir dengan lebih fokus demi Malaysia yang mampan, lestari dan mandani di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. We give you full support and have a stable federal government until the next election. Daripada kedua-dua video yang kita dah tonton ini tadi, maka saya percaya rakyat di luar sana boleh menilai, rakyat boleh melihat. Yang pertama Presiden PAS, yang kedua adalah pengurusi GPS itu sendiri, yaitu Abang Jo, ya, sebagai Premier Sarawak, ataupun kalau di negeri lain menteri besar, ataupun negeri yang tidak memiliki raja ataupun sultan, mereka akan panggil ketua menteri. Maka apa yang kita boleh lihat, kerajaan perpaduan yang ada hari ini mempunyai majoriti, walaupun tidak kurang satu untuk mendapat 2/3 majoriti. Tetapi kalau contohnya Barisan Nasional UMNO meninggalkan parti yang ada di kerajaan hari ini, mereka masih kekal memerintah kerana disokong oleh GPS Sarawak. Jadi apa yang Tan Sri Abdul Awang ini kata, jelas membohongi rakyat dengan membohongi pengundi-pengundi yang akan bertanding, yang akan menyokong, yang akan mengundi pada calon yang mana membabitkan DUN di perangai. Yang mana di sini juga dia kata ADUN itu akan membuat perubahan. Perubahan apa yang ADUN dia kalau menang selepas ini buat perubahan? DUN itu kalau menang pun PAS, hanya PAS memiliki 18 kursi dan tidak boleh memerintah negeri Pahang itu, kerana UMNO Barisan Nasional akan memiliki sebanyak 16 kursi dan PH ada 8 kursi di sana. Maka pembohongan demi pembohongan ataupun fakta yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini terlalu jelas. Tak tahulah kalau walaonnya nak percaya apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ini, tetapi pada pandangan saya melihat cara politik yang dibuat oleh Presiden PAS ini sekarang adalah cara politik yang sudah terlalu ketinggalan. Yang politik ini zaman Tok Nadok dia dulu. Jadi bukan zaman yang anak-anak muda nak dengar. Zaman media elektronik hari ini, kita boleh mengakses kenyataan-kenyataan pemimpin kita. Jadi seperti mana yang dia ulas ini, kita boleh nampak bahawa dia mengulas mengikut nafsu dia sendiri, bukan mengulas mengikut fakta ataupun teori ataupun hujah-hujah yang boleh kita percayai. Di sini kita lihat Abang Jo mewakili GPS dengan terang menyatakan bahawa mereka akan menyokong kerajaan yang ada hari ini sehingga habis penggal, iaitu berlakunya PRU ke-16. Ini janji Abang Jo kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepada Presiden UMNO pula sebagai pengurusi Barisan Nasional. Saya percaya dia akan memberi sokongan penuh. Dan dengan kebijakan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun meletak dua kepimpinan besar yang membantu untuk menubuhkan kerajaan ini, iaitu daripada pihak UMNO kita memberi satu jawatan timbalan Perdana Menteri 1, dan kepada Sarawak kita memberi satu jawatan timbalan Perdana Menteri 2 kepada mewakili Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu struktur yang menguatkan kerajaan perpaduan, kerajaan madani yang ada hari ini. Jadi saya lihat bahawa walaon-walaon di luar sana mungkin masih terpengaruh disebabkan oleh fanatiknya kepada politik. Tetapi kita perlu satu perubahan, bahawa kita perlu ahli-ahli politik yang jujur, ahli-ahli politik yang memang mempunyai integriti dalam membangunkan negara ini. Bukan hujah pembohong, hujah hipokrit, hujah yang terang-terang menipu rakyat. Saya melihat apa yang diulas oleh Tan Sri Abdul Awang, ya. Dia nak mengukuhkan, nak membuat perubahan dan sebagainya. Dia tidak sedikit pun memikir kemenangan kalau berlaku kepada pihak mereka. Perubahan apa yang mereka nak lakukan? Adakah daripada segi ekonomi? Adakah dari segi untuk membantu rakyat? Saya tidak dengar apa pun. Cuma dia cakap, Presiden PAS tidak tahu buat kerja, hanya talk only. Ini baru namanya NATO. Jadi Presiden PAS ini kalau kita lihat, ya, kemampuan dia tidak ada. Kemampuan dia berbohong. Kerana hujah yang dia keluarkan
propaganda yang begitu murah yang pada saya tiada value dalam politik negara ini. Sebab itu, akhir sekali saya nak katakan PAS ini memang ditolak habis-habisan di Sarawak dan Sabah kerana PAS bermain dengan sentimen kaum dan agama yang akan menyentuh sensitiviti rakyat di Sabah dan Sarawak. Begitu juga kalau kita lihat Presiden PAS ini sendiri, dia merasakan bahawa dia nak mendirikan kerajaan. Kerajaan yang dia mainkan hari ini adalah kerajaan Melayu Islam. Yang dia tidak mahu kaum lain itu lebih banyak. Dia selalu salahkan DAP. Tetapi kita tidak boleh mendirikan kerajaan begitu. Yang bodohnya pemimpin PAS ini, termasuk mungkin presidennya sekali, mereka tidak pernah berani meletak satu calon pun untuk melawan DAP. Tetapi saya percaya di waktu akan datang, calon PAS akan dilawan oleh calon-calon DAP yang mana daripada kalangan orang Melayu Islam yang percaya akan agenda parti DAP itu. Tetapi parti PAS semakin hari semakin reput kerana dia tidak terbuka mindanya, dia tidak melihat kepada arah kaum lain yang mana dia duduk di kepompong satu perkara dan akhirnya dia seperti katak di bawah tempurung. Itu keyakinan saya. Jadi kalau kita lihat, PAS tidak payah nak menyalahkan DAP. Dulu kita dah ada lihat sejarah bahawa Barisan Nasional yang begitu gah, hari ini pun mereka tidak dapat lagi mengalahkan kemenangan DAP yang sentiasa kekal, semakin meningkat, iaitu konsisten 40 ke atas. Jadi begitu juga dengan PAS, begitu juga dengan Parti Bersatu, mereka dok menghentam, apalagi hari ini. Kalau setakat PAS dengan Bersatu nak hentam DAP, ini keyakinan saya. Datuk Seri, bukan Datuk Seri, Tun, yang begitu lama, Najib dan semua wakil-wakil pemimpin-pemimpin Barisan Nasional menghentam DAP, kekal DAP. Jadi tidak perlu pemimpin-pemimpin PAS nak sombong, tak perlu Presiden PAS nak berbohong, rakyat sudah nampak. Jadi pilihan kita harus lihat bahawa pemimpin itu betul-betul ada integriti yang baik, ada kebolehan mentadbir negara, agama sebagai landasan untuk pemimpin itu supaya tidak rasuah, supaya tidak menipu, tidak berbohong. Jangan gunakan agama untuk mencari undi, tetapi kamu orang buat salah, kamu orang sogok pengundi dengan duit, kamu kata itu bukan rasuah, itu sedekah, itu lebih parah. Jadi jangan kita keluarkan fatwa, jangan kita mengatakan orang ini berdosa, orang ini, sedangkan kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Itu saja. So, itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.